Assalamualaikum. Kali ini kita akan buat latihan soalan objektif untuk sains tahun 5, tajuk proses hidup haiwan. Saya Cikgu Hasliza. Okey, baiklah. Untuk soalan pertama, Rajah menunjukkan bagaimana katak memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, kalau kamu lupa apakah itu kemandirian, okey, make sure kamu tengok video cikgu untuk topik yang sama, proses hidup haiwan part 1. Okey. Cara katak memastikan kemandirian spesiesnya ialah A. Menjaga anak-anak, B. Membawa telur di dalam badan, C. Telurnya diselaputi dengan lendir yang berbau busuk, D. Mempunyai cangkerang yang keras. Jadi kita tahu katak dia akan bertelur dengan kuantiti yang sangat banyak. Telurnya diselaputi dengan lendir yang berbau busuk supaya musuh ataupun ikan-ikan tidak akan makan telurnya. So jawapannya adalah C. Yang kedua, maklumat di bawah ialah cara haiwan X memastikan kemandirian spesiesnya. Jadi dekat sini, haiwan X dia tunjuk menjaga anaknya dan menjaga telurnya. Okey, bermaksud haiwan ini bertelur dan menjaga anaknya. Jadi haiwan X ialah ayam. Okey. Soalan yang ketiga, badak sumbu melindungi diri daripada cuaca melampau dengan apa yang badak sumbu buat? Okey, badak sumbu suka berendam di dalam lumpur. Haiwan Y menggulungkan badannya apabila diserang oleh musuhnya. Haiwan Y mungkin kalau kamu perhatikan pilihan jawapan ada cicak, siput, kalajengking dan tenggiling. Hanya tenggiling saja yang pandai menggulungkan badannya. So, tentulah jawapannya adalah D, iaitu tenggiling. Okay, Rajah menunjukkan bagaimana ikan di bawah memastikan kemandirian spesiesnya. Okay, kalau kamu lihat ikan ni dalam gambar ni, dia keluarkan anaknya. Dan bekas jawapannya, membawa anaknya di dalam mulut. Okey, kamu kena perhatikan betul-betul gambar Rajah yang soalan beri. Soalan berikutnya, Rajah menunjukkan seekor skunk. Okey, bila kamu tengok, dengar haiwan bernama skunk, of course dia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Okey, tak payah fikir apa-apa, skunk memang berbau busuk. Dia boleh mengeluarkan bau yang busuk untuk melindungi diri dia daripada musuh. Jadi jawapan dia adalah B. Mengapakah kemandirian spesies sangat penting? Okey, yang pertama untuk menggalakkan pemburuan. Salah. Untuk mengurangkan spesies haiwan. Juga salah. Untuk mengimbangkan ekosistem. Untuk mengekalkan spesiesnya. Jadi jawapannya adalah 3 dan 4. Okey, nombor 8. Rajah menunjukkan seekor sotong. Okey, sotong dia melepaskan dakwat hitam. Soalan nombor 9. Antara berikut haiwan dan tabiat mereka yang manakah dipadankan dengan betul? Okey, gajah membawa anaknya di dalam kantung khas. Gajah ada kantung ke? Tak ada kan? Jadi salah. Monyet hidup di dalam kumpulan yang besar. Mungkin. C. Merpati membuat sarang dalam lubang di dalam tanah. Merpati tak hidup di dalam tanah. Kalajengking pula membawa anaknya di dalam mulut. Jadi yang manakah yang betul? Monyet. Okey, monyet adalah antara haiwan yang hidup secara berkumpulan. Soalan nombor 10 menunjukkan satu rantai makanan. Kita ada tumbuhan, belalang, katak, ular. Jadi tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Dalam rantai makanan di atas, haiwan yang manakah merupakan karnivor? Apa maksud karnivor? Karnivor adalah haiwan yang makan haiwan lain. Jadi, katak dan juga ular. Soalan nombor 11, soalan kibat. Rajah menunjukkan suatu carta pengelasan.
sebelah kiri adalah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Kita ada Z di tengah-tengah. Dan di sebelah kanan haiwan yang makan daging sahaja. Okey, maksudnya Z tu adalah haiwan yang makan tumbuhan dan juga daging. Okey, Z dalam rajah boleh diwakili oleh, perhatikan haiwan yang manakah yang makan dua-dua, tumbuhan dan juga daging. Tumbuhan dan juga haiwan lain, iaitu tikus. Baiklah, soalan seterusnya, yang manakah merupakan pengeluar? Ingat, dalam satu rantai makanan atau siratan makanan, mestilah bermula dengan pengeluar iaitu tumbuhan hijau. Jawapannya adalah R. Di dalam suatu rantai makanan, pengeluar merujuk kepada organisma yang membuat makanannya sendiri, tidak dapat membuat makanan sendiri, memburu haiwan lain sebagai makanan, menjadi mangsa haiwan karnivor. Jadi jawapannya membuat makanannya sendiri. Rajah menunjukkan hubungan di antara dua benda hidup. Kita ada rantai makanan, di sebelah kiri ada pokok dan di sebelah kanan kita ada haiwan, ada zirafah kat situ. Jadi di bawah pokok ada P dan di bawah zirafah ada Q. Okey, nampak macam pokok dimakan, daun dimakan oleh zirafah. Q, P. Berdasarkan rajah, apakah contoh organisma lain yang mewakili P? Okey, P mestilah pengeluar, tumbuhan hijau. Q mestilah haiwan yang makan tumbuhan. Jadi kat sini jawapannya adalah B. B yang paling tepat. Okey, rumput dan juga kuda. Soalan kebat nombor 15, rajah di bawah menunjukkan siratan makanan di suatu habitat. Jawapannya 4. Soalan seterusnya, antara berikut yang manakah bukan pengguna? Okey, mestilah terdiri daripada haiwan dan bukan tumbuhan hijau. Jadi jawapannya adalah A. Soalan nombor 17, soalan terakhir. Apakah yang akan berlaku jika populasi burung hantu bertambah? Okey, perhatikan balik ke atas ni, siratan makanan ni. Kalau populasi burung hantu bertambah, apa akan jadi? Adakah populasi tikus bertambah? Mestilah tidak, sebab dia menjadi makanan burung hantu. Tupai berkurangan? Betul. Burung helang bertambah? Tidak. Pokok kelapa sawit berkurangan? Tidak ada kaitan. Jadi jawapannya adalah populasi tupai berkurang. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa tengok video cikgu yang lain. Selamat menonton. Bye.